Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to all of you. Now we move to the chapter 2, the principle of solar energy. So this one is the first energy that we're going to discuss on this semester. Okay, apa yang kamu selalu lihat ataupun kita selalu lihat bila berkait dengan solar energy mesti berkait dengan panel solar PV seperti gambar ini adalah solar PV. So selain daripada itu kita tidak tahu apakah sumber-sumber daripada sistem suria kita yang kita boleh generate energy daripada situ. Okey, sebenarnya sumber utama energi daripada sistem suria ataupun solar kita adalah kita ingin mengambil sumber radiasi daripada solar, yang mana sumber radiasi solar tadi dia akan menghantar melalui pemanasan. Yang pertama adalah pemanasan dan yang kedua adalah radiasi ini akan memanaskan satu panel yang selalu kita nampak, iaitu panel PV modul, yang mana panel modul ini yang terdiri daripada bahan semikonduktor dan akan menukar ke bentuk tenaga elektrisiti. So ini kita akan bincang seterusnya. Okey, secara keseluruhannya dalam chapter yang kedua ini, apa yang kita akan belajar adalah sumber daripada solar energy di sini. Okey, yang kita nampak kat sini solar energy. Dia kita boleh harvest ataupun kita boleh tuai sumber radiasi daripada solar energy itu ke dua bentuk. Satu melalui pemanasan. Okey, pemanasan yang menggunakan teknologi yang terkini. Dan satu lagi, sumber radiasi ini akan memanaskan panel PV, kita panggil panel PV yang terdiri daripada bahan semikonduktor, iaitu disebutkan semikonduktor, bahan jenis N dan bahan jenis P. So antara dua bahan ni dia akan terbentuklah satu pengaliran elektron dan juga pengaliran arus dan menghasilkan tenaga elektrisiti. So daripada yang pertama kita akan lihat solar thermal technology, iaitu pemanasan. Kita akan tengok teknologi power tower holistic field, apakah itu. Yang kedua, parabolic through concentrator system. And number 3, parabolic dish concentrator system. Fourth, solar pond. Fifth, solar chimney. Dan yang seterusnya, ocean thermal energy conversion ataupun OTEC. Itu adalah antara teknologi-teknologi yang menggunakan tenaga solar daripada thermal ataupun pemanasan. Okey, seterusnya kita akan lihat teknologi photovoltaic panel ataupun PV solar panel. Kita akan lihat jenis-jenis solar panel. Kita ada 4 jenis, iaitu monocrystalline silicon, polycrystalline silicon, amorphous silicon solar cell dan hybrid solar cell. Dan kita akan lihat efek ataupun kesan-kesan, apakah kesan-kesan yang akan berlaku kepada solar panel PV terhadap elektrisiti yang telah digeneratkan, iaitu kesan pertama, kesan temperature, shading dan orientation. Dan sistem solar PV kita akan lihat, iaitu ada dua sistem, GCPV dan OGPV. So dua sini. So apakah masuk kat sini? Kita akan lihat pada yang slide seterusnya nanti. Okey, seterusnya kita akan bincangkan di sini yang teknologi yang pertama, iaitu solar thermal technology. Yang mana dalam solar thermal technology dia menerangkap tenaga kepanasan daripada solar. Okey, dalam teknologi solar thermal ni dia menggunakan pemanasan radiation daripada suria ataupun matahari. So pemanasan cahaya matahari itu amat penting untuk dia capture ataupun dia harvest pemanasan tu, dan pemanasan tu akan menukar ke bentuk
iaitu turbine. Dia akan menggerakkan turbine. So the key of the energy dekat sini untuk solar thermal adalah untuk menggerakkan turbine. Okay. So turbine ni akan generatekan tenaga electricity. Okay, untuk yang pertama yang kita akan bincang dari sini adalah teknologi Power Tower Holistic Field. Yang mana kalau kita tengok dekat sini, sistem ni berada di tengah-tengah gurun. Alright, di tengah-tengah gurun. Dan terdiri daripada satu tower yang akan menangkap cahaya matahari. So, bagaimana dia berlaku adalah matahari akan memantulkan, akan irradiate cahaya dia ke arah cermin. Okay, di sekeliling tower ini adalah cermin. So, cermin ni akan pantulkan cahaya matahari ke receiver. So, dalam receiver ni ada air, iaitu air yang sejuk, dan cahaya matahari dia akan memanaskan air, dan air ni akan pergi ke steam generator. So steam generator, air panas tadi akan menggerakkan turbine untuk menggerakkan generator. So generator ini akan generate electricity ke power line and so on. Dia akan berulang-ulang. So matahari ini akan pantulkan sumber cahayanya ke arah receiver. So itu adalah konsep of Power Tower Holistic Field. So apa yang berlaku dekat air yang mengalir ke receiver, iaitu pemanasan air dan akan menyejukkan semula. So air itu terdiri daripada molten salt, iaitu air garam. So yang mana kita tahu air garam adalah sebagai pemangkin untuk memanaskan air. Okey, seterusnya kita tengok jenis yang kedua, iaitu parabolic through concentrator system. Okey, dalam parabolic through concentrator system, cermin yang memantulkan sinar matahari tadi berbentuk parabolik. So di tengah-tengah parabolik ini adalah air yang mengalir. Okey, di sini adalah air yang mengalir. So dia akan memanaskan pipe air dekat sini. So itu adalah contoh teknologi yang kedua, iaitu parabolic through concentrator system, seperti mana yang kita nampak gambar dalam gambar kita tadi. Then sistem dia yang ini adalah satu sistem, a whole system untuk parabolic through concentrator system. Okay, seterusnya kita tengok sistem yang ketiga, iaitu parabolic dish concentrator system. Okay, dalam parabolic dish concentrator system, receiver dia berada di betul-betul di hadapan di sini. Okey, receiver dia. Okey, berbentuk teknologi berbentuk kat sini lah. Parabolic dish concentrator system. So cahaya matahari akan memantulkan cahaya ke concentrator receiver dekat sini. Semua dia akan pantulkan pada sudut yang sama ke arah receiver. Okey, dia akan pantulkan sudut yang sama. So receiver ni akan memanaskan dan menggerakkan turbine. Okey, untuk jenis yang keempat dinamakan solar pond, iaitu kolam solar di sini. So dalam kolam solar di sini, okey, tank daripada besi, okey, akan memanaskan air. So radiation daripada solar, okey, yang akan memanaskan tangki air di sini, kolam besar ni. So air di bawah adalah hasilnya air yang panas. So bila air panas ni dia akan masuk ke steam generator. So steam generator ini akan menggerakkan turbine dan generator. So generator akan menghasilkan electricity di sini. Itu adalah solar pond. Okey, seterusnya kita tengok teknologi on solar chimney. Okey. Dalam solar chimney ni,
dia macam serombong solar. Okey, dia masih lagi menggunakan cermin sebagai pantulan matahari. Okey, so dia akan memantulkan ke arah serombong ataupun chimney tower di sini. So dalam chimney tower ni dia adalah kosong. Okey, dalam ni adalah kosong, hollow. Bila hollow, sumber tenaga matahari yang panas kat sini, dia akan menghasilkan udara panas di dalam chimney. Udara panas. So bila udara panas, design dalam chimney ini akan menghasilkan turbulence ataupun ribut taufan. Udara ribut taufan hasil daripada udara panas. Okey. Udara panas. So udara panas akan berputar dalam chimney dan akan menggerakkan turbine di bawah chimney ni. So turbine ni akan bersambung ke generator. So generator akan menghasilkan tenaga elektrisiti. Okey. Last kali kita akan tengok sistem OTEC, iaitu Ocean Thermal Energy Conversion. Dia menggunakan condenser, iaitu condenser dia mengambil kira suhu daripada laut, iaitu suhu sejuk dan juga suhu panas yang terhasil daripada perubahan suhu di dalam air laut. So kondenser ni akan mengalirkan dan menggerakkan turbine. Okay, berdasarkan perubahan suhu terhadap air laut. So turbine ni akan menggerakkan generator. So generator ni akan menggerakkan elektrisiti lah. So itu adalah contoh-contoh teknologi solar thermal. Okay, ada soalan setakat tu? Nanti kita boleh bincang. Alright, untuk subtopik seterusnya yang kita akan bincang di sini adalah mengenai teknologi photovoltaik, iaitu PV solar panel. Ini yang selalu kita nampak bila kita sebut solar system, solar panel saja, itu yang kita nampak, iaitu ada satu solar panel di atas bumbung dan solar panel ini akan menghasilkan tenaga elektrisiti. So kita akan bincangkan di sini macam mana benda ni boleh berlaku. Macam mana daripada sumber tenaga matahari dan mengenakan dia kena tenaga matahari terhadap solar panel, dan daripada solar panel tu macam mana dia boleh convert into electricity. Okey, ini adalah satu contoh ringkas macam mana dia berlaku. Kita ada solar panel. So solar panel ni akan melalui satu sistem solar sistem, dan ada inverter di sini. So ini adalah secara umum saja. Secara detail kita akan bincangkan seterusnya. So apakah itu inverter, meter untuk pergi ke transmission line dan untuk dipakai di rumah. Ini secara umum sahaja. Okey, ini adalah prinsip asas bagi satu solar panel, solar PV panel. Macam mana dia terhasil elektrisiti daripada solar energy ataupun sumber tenaga matahari tadi. Okey, secara asasnya satu solar panel yang kamu sentiasa kita nampak di atas bumbung, yang warna biru, ada warna hitam, ada macam solar panel, PV panel. Okey, dia terdiri daripada bahan jenis semiconductor, iaitu satu bahan jenis N-type semiconductor dan satu bahan jenis P-type semiconductor. So apa yang berlaku? So kira sesi ulangan dalam silibus semiconductor. So bila solar cell dia didedahkan kepada solar energy, so dua bahan ni akan aktif, yang mana charge negatif iaitu elektron akan berkumpul di bahagian N-type semiconductor. Elektron akan berkumpul di N-type semiconductor yang warna kuning. So manakala charge positif akan berkumpul di P-type semiconductor. Charge positif akan berkumpul di P-type semiconductor.
So bila berlakunya pemanasan daripada solar energy, akan berlakunya depletion area di tengah-tengah antara N-type dan P-type semiconductor. So antara N-type dan P-type semiconductor ini akan berlakunya pergerakan elektron. Okey, akan berlakunya pergerakan elektron untuk memenuhi ruang-ruang kosong. Okey, ini sesi ulangan saja. So bila berlakunya pergerakan elektron, akan berlakunya pergerakan current, pergerakan arus. So di sini akan terhasilnya electricity. Di sini akan berlakunya electricity melalui elektrod di sini, di load. So itu adalah secara asasnya macam mana solar panel boleh terhasilnya electricity. Okey, seterusnya kita tengok type of photovoltaic cell. Kalau kita perasan di solar panel ni ada yang warna putih, ada yang warna hitam, ada yang warna biru, bermacam-macam color. So itu adalah jenis-jenis photovoltaic cell. Okey, kita tengok dahulu di sini apa yang kita akan bincang adalah yang pertama monocrystalline silicon. Okey. Yang kedua kita ada polycrystalline silicon. Yang ketiga amorphous silicon solar cell. Dan yang last sekali adalah hybrid solar cell. So kita tengok dahulu. Okey, kalau kamu perasan yang pertama tadi adalah monocrystalline silicon. Panel dia yang berwarna hitam. Kalau kita tengok ada yang panel berwarna hitam. So dalam monocrystalline silicon dia menggunakan boleh katakan pure silicon dan menghasilkan efisiensi yang lebih baik. Tetapi harga dia agak mahal, sebab tu jarang orang akan pakai yang jenis monocrystalline silicon. Dan yang kedua adalah polysilicon, polycrystalline silicon, yang mana dia berwarna biru, tetapi dari segi efisiensi dia kurang sedikit daripada monocrystalline silicon. Yang ketiga yang kita nampak tadi adalah amorphous silicon. Okey, kalau kamu perasan dia berwarna coklat. Biasanya kita pakai amorphous ni pada device-device yang kecil seperti kalkulator. Kalau kamu perasan kalkulator yang lama tu ataupun jam-jam solar, okey, ada dia berwarna coklat. Dia punya efisiensi agak kurang, tapi dia boleh support untuk yang small device. Dengan dia punya efisiensi agak kurang dan harga dia lebih murah. Harga dia lebih murah. So kebanyakan orang pakai yang kita boleh dapati daripada market yang jenis polycrystalline silicon, yang mana harganya lebih murah. Walaupun dia punya efisiensi agak kurang, tetapi bila kita pakai secara stacking, iaitu series ataupun parallel, so dari segi efisiensi dia agak baik. Agak baik. So last sekali adalah hybrid solar cell. So dalam hybrid solar cell adalah combination daripada amorphous silicon dan juga monocrystalline solar cell. Dia gabungkan antara dua. So maksudnya dari segi penjimatan kos untuk satu solar cell lebih baiklah. Itu saja. Okey, untuk solar voltaic technology in electricity generation. Okey, untuk pengetahuan semua, daripada solar cell ni, voltan ataupun current yang dihasilkan adalah berjenis DC. Jenis arus terus. Direct current, arus terus. Voltan jenis DC. So bila kita measure output terminal positif dan juga negatif, kita boleh directly menggunakan multimeter DC, DC kat sini, untuk mengetahui voltan dan juga current yang dihasilkan untuk salah satunya solar cell. So remember,
output daripada solar cell adalah berjenis DC, direct current. So macam mana kita nak pakai untuk di rumah? Yang mana kita menggunakan voltan berjenis AC, alternative current. Okay, soalan dia. So kita akan go through selepas ni macam mana kita nak convert daripada DC ke AC untuk digunakan di dalam rumah. Okay, normally apa yang penting bila kita ingin membeli satu solar panel atau solar PV panel adalah ada 3 parameter penting yang utama yang kita harus lihat. Yang pertama adalah maximum power. Maximum power. Rated power yang kita akan lihat bila kita tengok beli satu solar panel, berapakah rated power ataupun maximum power yang boleh dihasilkan untuk satu panel. Dan yang kedua adalah voltage. Berapakah voltage yang dihasilkan oleh satu solar panel dan berapa kita boleh kira berapakah current yang boleh dihasilkan berdasarkan power dan juga voltage. Okay, P equal to IV. So ingat dia punya equation. So kalau kita nak ingin mencari current, I equal to P bahagi dengan V. Kita akan dapat. So kita akan dapat IV curve kat sini. So berlakunya peningkatan tenaga matahari ataupun pendedahan solar panel tu terhadap cahaya, akan berlakunya peningkatan voltage di sini. So akan berlakunya peningkatan current di sini. So akan berlakunya peningkatan power. Power akan berlakunya peningkatan. So bila solar panel tu berada di kedudukan yang terlindung, kita akan dapat voltage yang rendah, current dah rendah dan kita akan dapat hasil power yang rendah. So itu amat penting untuk dalam satu sistem solar PV panel. Okey, seterusnya kalau kita tengok daripada IV curve yang saya ingin tunjuk di sini. Okey, effect of bila kita menggunakan lebih daripada satu solar PV panel. Okey, katakanlah satu PV panel. Okey. Satu PV panel menghasilkan 5 volt contoh 5 volt 1 ampere. So maksudnya kat sini satu solar panel maksimum power yang boleh kita generate adalah 5 watt. Okey. Contoh So sekiranya kita pakai kita pakai 2. Kita ambil contoh lebih daripada 1 2 solar PV panel. Okey, apa yang berlaku terhadap voltage dan juga current. Okey. Satu combination yang pertama adalah kita serieskan. Okey, serieskan dua solar panel ini. Negatif, dia akan masuk semula ke positif. So, negatif. So, apa yang berlaku kat sini? Apa yang saya nak terang kat sini? Bila kita sambungkan secara series. Okey, secara series dua solar panel ataupun lebih kita ambil contoh untuk dua sahaja. Okey, satu solar panel, okey, ingat lagi 5 volt 1 ampere. 5 volt 1 ampere. Alright. So bila kita serieskan dia, voltage yang terhasil adalah dia akan double. 5 tambah 5. So voltage yang terhasil adalah 10 volt. Manakala current yang terhasil masih lagi sama, iaitu 1 ampere. Sebab dia adalah series. Bila kita serieskan dia, voltage yang akan berubah, akan bertambah, mana current akan sama. Okay. So kita akan nampak dekat graf ni, untuk series, voltage akan double. Contoh kat sini adalah 5 volt. So sini adalah 10 volt. So manakala current adalah masih lagi 1 ampere.
So manakala bila kita parallelkan dua solar panel ni. Okey, kita parallelkan. Okey. So positif pergi ke positif. Pergi ke positif. Negatif pergi ke negatif. Negatif. So kita parallelkan. So apa yang berlaku di sini? Voltage-nya akan sama, tetap sama, tidak ada perubahan, iaitu 5 volt. So manakala current akan double, akan bertambah, iaitu 1 ampere dan 1 ampere. So current yang kita akan dapat adalah 2 ampere. So 2 ampere. So kita, kalau kamu tengok dekat sini, bila kita parallelkan dia, litar ni, voltage dia masih lagi 5 volt, manakala current adalah 2 ampere. So depends on apa application yang kita nak pakai daripada solar panel yang kita akan generate. Sama ada kita nak pakai untuk lebih voltage ataupun lebih current. Contohnya motor. Kita nak pakai satu solar system, solar untuk menggerakkan motor, motor DC contohnya. Ini adalah motor DC. Okay. Normally motor DC dia memerlukan current yang lebih untuk menggerakkan dia. So, apa yang kita perlu buat adalah kita perlukan parallel. Kita parallelkan litar ni. Kita parallelkan litar ni untuk menghasilkan current yang lebih. Depend pada application apa yang kita nak pakai daripada solar system. Okey, seterusnya kita tengok effect of kesan-kesan apa, temperature, shading and orientation bila kita letakkan satu PV solar system, PV panel. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan satu PV system tu kurang dari segi performance dia? Okay. So yang pertama kita tengok adalah temperature, suhu. So suhu daripada PV cell, PV cell solar panel, tenaga yang dihasilkan hanya 15% sahaja efisiensi daripada efisiensi tadi. 15% energi yang dihasilkan adalah untuk electricity, manakala 85% adalah tenaga thermal, tenaga haba. So electricity yang digenerate hanya 15%, depends pada jenis PV panel tadi. So apa yang berlaku untuk temperature, kita akan nampak apabila satu solar panel tu suhu dia meningkat, efisiensi satu solar PV akan kurang di sini. Maksudnya bila satu solar PV system menghasilkan tenaga thermal yang lebih besar daripada sini, katakanlah bila berlakunya pemanasan 90%, so electricity yang dihasilkan akan menurun ke 10%. Ini contoh. Okay. Apakah faktor-faktor yang boleh menyebabkan satu PV system menghasilkan tenaga haba yang tinggi? Salah satunya adalah kedudukan solar panel tu. Bila kita letak di bumbung, tidak ada ruang pengaliran udara contohnya. Tidak ada ruang pengaliran udara. So, bila berlakunya di situ, udara terperangkap di bawah solar PV panel. So, dia akan lebih cepat tenaga haba dihasilkan oleh PV cell solar tadi. So, bila berlakunya begini, hasilnya adalah efisiensi untuk electrical energy makin kurang. So macam mana kita nak overcome this problem? Salah satunya adalah kita kena bina sistem ventilation. Maksudnya solar panel kita tu akan berada di atas sedikit daripada bumbung, supaya akan berlakunya pergerakan udara dan penyejukan secara semula jadi di situ. Okay, kalau kamu lihat di slide ni, di graf ni, efisiensi melawan dengan
modul temperature. Maksudnya untuk monocrystalline dan juga untuk polycrystalline silicon, dari kesan daripada temperature sangat cepat. Maksudnya sangat cepat berlakunya perubahan suhu. So bila berlakunya perubahan suhu akan berlakunya pengurangan efisiensi. Okey, bila berlakunya peningkatan suhu daripada solar PV panel tadi, okey, akan berlakunya pengurangan efisiensi di sini. So untuk crystalline iaitu polycrystalline dan juga monocrystalline, perubahan ni sangat cepat. Sebab tu kita tengok graf ni agak cerun berbanding dengan amorphous cell. Amorphous cell yang mana efisiensi akan tahan. Cumanya dia start dengan efisiensi yang agak rendah. Okey. So how to reduce the effect of heat? Kesan daripada temperature tadi, macam mana kita nak kurangkan berlakunya peningkatan pengaliran haba daripada PV panel? Okey, ada 3 contoh di sini, iaitu yang pertama, install panel a few inch above the roof so the convective airflow can to the panel. Maksudnya kita install solar PV panel tu sedikit tinggi daripada bumbung. Kalau kita letak di bumbung lah, sedikit bumi, jangan dia tertutup di bahagian bawah tu. So yang kedua, okey, panel kita dan juga bumbung kita terdiri daripada light color, color yang terang. So dia akan reduce untuk heat absorption kat sini untuk mengurangkan penyerapan haba. Okey, yang ketiga, komponen-komponen bantuan daripada solar panel seperti inverter dan kita ada controller, jauhkan daripada solar PV panel. Maksudnya kita pasang di bawah dalam rumah, jauh daripada solar PV. Di mana bila kita pasang inverter, katakanlah kita pasang inverter ataupun controller di belakang solar PV panel, so komponen ni juga akan menghasilkan haba. Komponen-komponen ni juga akan menghasilkan haba. So haba ni juga akan membantu meningkatkan suhu solar PV panel. So itu akan mengurangkan efisiensi satu solar PV system. Okey, kesan yang kedua terhadap performance of solar panel tadi adalah shading ataupun terlindung. Contohnya solar PV, memang kita akan install solar PV panel kita di atas bumbung di kawasan yang tidak terlindung daripada pokok, betul. Okey. Tapi apa yang berlaku sekiranya awan bergerak dan melindungi cahaya matahari? Okey, ataupun burung lalu ataupun bertenggek dekat solar PV panel. So dia akan mempengaruhi shading solar PV panel. So bila berlakunya shading, contohnya kita ada satu solar PV panel. Katakan satu solar PV panel kita boleh menghasilkan 20 volt besar sebenarnya, contoh 20 volt 5 ampere. Okey. So ini adalah maximum rated voltage and current dekat sini. Bila dia mendapat full reflection daripada cahaya matahari. Okey, sekiranya berlakunya awan yang menutupi matahari tadi, katakanlah awan menutupi kat sini. Okey. Iaitu boleh katakan 25% daripada total shading kat sini. So voltage yang terhasil kalau kita kira secara anggaran 25% adalah lebih kurang 5 volt. 5 volt. So voltage yang kita dapat hanyalah 15 volt. So current juga akan drop lebih kurang dalam berapa 4 3 volt 3 ampere. So dia akan drop performance dia. So sekiranya shading ni terlindung lagi, so dia akan drop lagi. Okey. So itu adalah contoh shading.
Macam mana kalau kita pakai lebih daripada 2 panel? Kita akan tengok tu ni. Normally kita akan pakai lebih, bukan, tak semestinya kita pakai satu. Kita akan pakai lebih untuk secara series ataupun parallel. Ini adalah contoh shading untuk 3 panel. Okey, ignore gambar ni dulu. Ini adalah countermeasure dia. So kita pergi ke senario yang pertama. Kita pergi tiga solar panel yang disambung secara series. Bersambung secara series. Okey. So katakanlah kita dapat pancaran matahari 100%. Okey. So kita akan dapat 100% voltage dan juga current di sini. Tetapi kelemahannya kalau kita sambung secara buta-buta macam ni, sekiranya terlindung satu pokok contoh sini ataupun awan, okey, pada solar panel yang pertama, so dia dah drop katakanlah 50%. Okey, so voltage yang terhasil adalah 50% drop, current yang terhasil akan 50% drop. So dengan penyambungan secara terus macam ni, dia akan mempengaruhi seterusnya solar panel yang seterusnya, dan hasilnya keseluruhan sistem kita akan dapat 50%. So ini tidak efisien secara sambung macam ni. Sekiranya salah satu saja yang terlindung, the whole system akan kurang. Dia akan kurang semua sekali. Okay, macam mana kita nak overcome this problem? So suggested circuit yang kita perlu buat adalah kita gunakan bypass diode. Okay. So dalam bypass diode ni, kita pasang diode yang akan melalui secara parallel satu solar PV panel kat sini. Okay, apa yang berlaku adalah, okay, sekiranya dalam mode full radiation daripada sinar matahari, okay, so voltan yang dihasilkan oleh PV panel ni dia akan go through secara series. Tak ada masalah. Tidak ada masalah. So kita akan dapat full 100% voltage dan juga current. So dia tak akan lalu sini sebab dia adalah full voltage. So dia tidak akan lalu di laluan ni. Dia akan melalui secara series. Okey, manakala sekiranya contoh sel 2 ini terlindung. Sel 2 ini terlindung. Menghasilkan 50% shading kat sini. So apa yang berlaku adalah, kalau tanpa bypass diode, voltan dan juga current yang akan melalui kat sini, dia akan stuck. Sebab kat sini dia punya voltage dah drop, performance dah drop. So hasil kita akan dapat 50%, betul? Okey, so macam mana kita nak overcome? Kita kena pasang satu bypass diode. So current akan melalui bypass diode, dia akan lalu ikut sini. Dia akan lalu ikut sini. Okey. So dia akan bypasskan ni. Dia akan bypasskan path untuk series ni. So dekat sini kita masih dapat lagi 100%. Instead of 50%, kita masih lagi dapat 100%. Tapi dekat sini kita consider 2 lah. Kita consider 2. Okey, faham Bukan consider 3. Contohnya di sini 5 volt, sini 5 volt, sini 5 volt. Okey. So dia masih lagi dapat voltage iaitu 10 volt. Dia menggunakan 2 solar panel. Kalau full, kita masih boleh dapat 15 volt. Tetapi kalau tanpa bypass diode, litar ni langsung tidak akan berfungsi. So kita akan dapat drop. Mungkin kita akan hanya dapat 3 volt sahaja. Dia nak lalu di sini, tanpa bypass diode dia masih nak lalu. Tapi dengan voltage yang kurang, mungkin kita dapat kurang lagi. So 10 volt lebih baik daripada 3 volt. Okey, kesan yang seterusnya adalah orientation. Maksudnya kedudukan solar panel ni berada. Kita beruntung sebab kita berada di Malaysia, iaitu di garisan khalistiwa, iaitu matahari akan boleh melalui tegak di atas solar panel. Okey, kita beruntung. Tapi setengah negara dia
hanya beberapa angle ataupun beberapa sudut sahaja yang efisien untuk dipasang secara ni lah. So the best adalah untuk optimize penggunaan to generate the solar cell electricity adalah secara tegak, secara tegak, iaitu radiation daripada matahari secara tegak. Itu adalah the best yang kita boleh dapat watan ataupun current yang paling optimum. Okey, seterusnya kita tengok generation of electricity. Ada dua kaedah. Okey, iaitu kalau senang kita nak lihat adalah contoh yang kita selalu nampak, solar panel untuk kegunaan rumah itu sendiri, kegunaan dalaman rumah. Okey, untuk kegunaan individu. Dan satu lagi, kita menggunakan on-grid, dinamakan on-grid. Maksudnya, electricity yang dihasilkan daripada solar panel tadi, dia akan transfer ke grid luar, transmission line, dekat TMB, line TMB. Dia akan sambung ke line TMB itulah. So, itu dinamakan on-grid. So, yang untuk kegunaan sendiri, itu dinamakan off-grid. Ada dua sistem, sama ada off-grid ataupun on-grid. So, apa yang berbeza adalah, satu untuk off-grid, kita guna sendiri dalam rumah. Dan on-grid, kita akan sambung ke transmission line di luar. Okey, kita pergi dulu pada sistem yang pertama, GCPV, iaitu Grid Connected Photovoltaic ini ataupun dinamakan on-grid, on-grid. Okey, dalam on-grid system, seperti mana yang kita dah belajar atau berbincang dalam chapter yang pertama, kita ada feed-in tariff dan juga satu lagi apa? Net system, NET system. So yang mana kita boleh install, kita boleh install solar panel kita untuk kegunaan rumah ataupun kita boleh jual ke transmission line. Contoh kita jual pada TMB contohnya, TMB berdasarkan meter. So dalam sistem ni solar panel, yang kedua ada inverter. So kegunaan inverter kat sini adalah untuk menukar voltage DC kepada AC. Tugas inverter, inverter function dia adalah untuk menukar voltage daripada voltage DC ke AC. So bila dia menukar, dia akan melalui C. Okey, C adalah feed-in meter, feed-in meter untuk disambungkan keluar ke transmission line. So ini adalah voltan AC. Okey, so D adalah usage meter. Ini daripada transmission line pergi ke balik semula ke rumah. Okey, ini tak bincang kemudian lah. So ini adalah public power grid transmission line di luar ni. So itu adalah grid connected photovoltaic system ataupun on grid. Dan yang kedua adalah off grid. So apa yang saya kata tadi, off grid adalah untuk kegunaan rumah sendiri. Okey, so sistem dia mudah. Kita ada solar panel. Okey. Solar panel ni akan menghasilkan voltan DC. So, voltan DC ni akan melalui satu lagi namanya charge controller. Charge controller. Dia akan pergi ke charge controller dahulu. So, kita ada solar PV panel. Sambung ke controller. Okey, controller. So, controller ni sebagai dia menhadkan voltan. Sekiranya berlakunya macam litar pintas, so dia akan offkan sistem tu semata ataupun berlakunya surge current. Kadang-kadang PV sistem ni 5 volt betul. So kadang-kadang dia boleh berlakunya spike sampai 8 volt contohnya. Berlakunya spike. Jarang berlaku. So controller ni akan kontrol voltan yang melalui kat sini. Sistem kita. Untuk dia menghasilkan 5 volt sahaja. So itu tugas controller. So apa yang berlaku? Controller dia akan sambung, kita akan sambung ke bateri, solar bateri. Pernah nampak solar bateri? Macam power bank, sama juga. Konsep dia sama je.
So dia akan sambung ke bateri. So bateri ni kalau berlakunya overshoot voltage ataupun abnormality on current, so controller ni akan sekat untuk mencharge bateri ni. Okay. So output daripada controller juga kita akan sambung ke inverter. Inverter. So inverter ni tugas dia adalah untuk menukar wautan DC ke AC. So output daripada inverter ni barulah kita sambung ke peralatan AC, peralatan AC kita. So secara gambar am saja. So untuk kegunaan rumah kita kena ada inverter. Okay, the concept of off-grid senang cerita macam ni, saya cerita daripada awal. Okay, rumah kita ada satu lampu DC lampu DC. Lampu DC, saya cerita daripada awal So lampu DC. Macam mana kita nak nyalakan lampu DC kita? Kita pun pasang bateri. Nyala tak bateri lampu kita? So lampu pun akan menyala. Okay. So kita nak upgrade sistem kita. Kita nak pakai solar panel. So solar panel sambung terus ke mentol DC kita. Nyala tak ni? Nyala. Nyala sebab solar PV kita adalah wautan DC. Lampu kita, LED kita masih lagi DC. So nyala. Tak ada masalah. Tapi masalahnya adalah bila malam. PV solar kita tiada sumber cahaya matahari. So malam lampu ini tidak menyala. So macam mana nak overcome problem ni? So kita sambungkan dengan bateri. Masuknya ke sini. Lampu LED pergi ke bateri. Solar PV kita sambung ke bateri. Maksudnya PV solar panel kita akan charge bateri ni. Dia akan charge baterinya sampai penuh. So untuk siang tak ada masalah. Malam dia gunakan tenaga daripada bateri untuk menyalakan lampu LED ni. Okey, bukannya suka-suka macam ni, tak boleh nak control kat sini. Maksudnya bila litar kita satu masuk ke bateri dan satu keluar, tidak efisien. Bila berlakunya abnormality on this solar panel, akan berlakunya bateri cepat rosak. So apa yang perlu buat adalah kita pasang satu controller. Kita pasang satu controller kat sini. So yang mana DC daripada solar panel masuk controller. So controller dia akan control current dan juga arus untuk ke bateri. So output daripada bateri ni akan sambung ke lampu LED ataupun kat sini sambung juga. So ini adalah load. Okey, sama litar ni sama je. Sebab yang penting adalah antara ni dan ini dia tidak bersambung. Okey. So control ni akan sambung ke load, iaitu DC LED, lampu LED kat sini. So dia akan menyala siang dan malam. Okey, sekarang kita upgrade lagi. So katakanlah kita nak pakai load kita nak pakai peralatan AC, lampu Kalimantan contohnya AC, ataupun television AC. So hasil daripada bateri DC, semua DC, so tidak boleh pakai. So apa yang berlaku adalah kita upgrade lagi sistem kita. Kita pasang inverter. Kita pasang inverter daripada DC controller bateri tadi. So inverter akan menukar ke AC. So kita boleh pasang direct kepada TV kita, AC. So a whole system kat sini adalah off grid ni dah dilaksanakan lah.
Okey, saya rasa itu saja apa yang kita nak bincangkan dalam chapter yang kedua mengenai solar panel. Kita juga akan ada lab untuk solar panel, ada 2 lab untuk solar energy. So untuk lebih bagi kamu cepat faham macam mana solar energy ni terhasil, dan macam mana dia punya angle contohnya. Kita akan tengok pada lab kita yang seterusnya. So kalau tak ada apa-apa, itu sahaja dalam chapter yang kedua, dan kita akan jumpa lagi dalam chapter yang seterusnya lah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.